Lebih 30 juta ringgit bantuan awal persekolahan diagih kepada kira-kira 202,000 pelajar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia meliputi murid di 289 buah sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata, penyaluran tertinggi diberi kepada pejabat pendidikan daerah PPD Bangsar Pudu iaitu 15.34 juta ringgit, diikuti PPD Sentul 7.9 juta ringgit, manakala selebihnya kepada PPD Keramat. Kesemua wang kita telah pun salurkan kepada sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah sedang dalam usaha untuk menyalurkan kesemua bantuan ini kepada ibu bapa ataupun penjaga. Dan sejumlah 95%, lebih daripada 95% sekolah telah pun menyempurnakan penyerahan ini, dan yang tinggal kurang daripada 5% akan diselesaikan dalam masa 2-3 hari ini sebelum cuti sekolah bermula. Beliau menyatakannya selepas majlis penyerahan cek curah BAP berkenaan. Dalam pada itu, ibu bapa menzahirkan rasa syukur pemberian BAP meringankan beban dan amat dihargai mereka. Bantuan ini dapat membantu ibu bapa yang dapat menggunakan sumbangan ini untuk pembelajaran dan juga permulaan sekolah untuk anak-anak mereka lah. Bila hari ini boleh dapat 150, boleh beli baju sekolah baru bagi anak. Saya sangat bersyukurlah dapat bantuan 150, boleh beli kelengkapan sekolah, pakaian, alat tulis anak-anak kan, sebab anak 2 orang tahun 1 akan ni, lepas tu ada lagi yang pra kena masuk, so banyaklah kita nak beli kelengkapan sekolah, so rasa cukuplah dapat 150 ni. Terap elemen pendigitalan dalam koperasi sekolah. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, elemen itu penting seiring pencapaian kreatif dan inovatif koperasi sekolah. Jadi saya harap dalam konteks ketika ini, ketika Kementerian Pendidikan Malaysia juga meletakkan digital ini sebagai salah satu direction of the nation atau dalam 7 negara, jadi kita mampu juga koperasi tidak ketinggalan dalam arus digital ini dan memastikan proses digital ini berlaku. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan Anugerah Kecemerlangan Koperasi Sekolah di Subang Jaya. Setakat ini terdapat 2,485 koperasi sekolah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang berjaya mencatatkan perolehan RM227.48 juta hingga Jun 2023. Isra' dan Mi'raj yang merupakan peristiwa penting bagi umat Islam sangat berkait rapat dengan bumi Palestin. Di situlah terletaknya tanah suci Baitul Maqdis yang menjadi saksi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa sebelum baginda diangkat ke langit ke-7. Wartawan Jakim Alisa Yusra menyediakan laporan ini. نحمي الأقصى رب بيخسى لا يظلم الأمريكا. Sudah tentu peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan di dalam memahami tuntutan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis yang merupakan tempat persinggahan baginda dalam perjalanan Isra' Mi'raj yang penuh barakah. Mengambil ibrah dari peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dilalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak persamaan di antara apa yang dilalui baginda dan peristiwa yang berlaku pada hari ini. Rakyat Palestin pada hari ini masih ditindas dan dizalimi oleh Zionis Israel dengan pelbagai bentuk kezaliman, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dizalimi musuh Islam.
Jadi status tanah Palestin itu ataupun Baitul Maqdis, khususnya yang ada Masjid Al-Aqsa di situ, kita dapati bahawa ianya tanah merupakan tanah Isra' dan Mi'raj. Ianya merupakan tanah yang diberkati. Ianya merupakan tanah yang dikatakan sebagai Al-Ardul Muqaddasah, tanah suci. Ianya tanah di mana tempat para anbiya dan salafus salih yang terdahulu berada di dalamnya. Jadi keberkatan tanah tersebut, masya-Allah, memang sangat kuat kaitannya dengan orang Islam, dan kita tidak boleh menafikan kepentingan Baitul Maqdis, kepentingan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan kisah Isra' dan Mi'raj dalam 2 surah. Satu daripadanya, surah Al-Isra', yang menyatakan bahawa bumi Palestin adalah tanah yang diberkati dan menjadi saksi terhadap usaha Nabi dan Rasul utusan Allah menyampaikan akidah tauhid pada manusia sejak zaman berzaman. Isra' dan Mi'raj telah membuktikan bahawa Masjid Al-Aqsa mempunyai satu tempat yang khusus di hati dan jiwa umat Islam. Di mana banyak peristiwa yang berkaitan dengan mujahidin dapat kita rasai. Perjuangan mujahidin di bumi Gaza, di bumi Palestin, bukan sahaja diterapkan dengan takarub mereka kepada Allah, dengan dekatnya diri mereka kepada Allah, tetapi juga kita melihat dalam banyak peristiwa bagaimana mereka dibantu secara terus oleh Allah, dan bantuan itu sampai dirasai juga oleh musuh-musuh yang berada di sana. Kita mendoakan supaya generasi mereka dan generasi kita adalah generasi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestin. Keutuhan dan keazaman rakyat Palestin juga salah satu bukti keberkatan bumi Palestin seperti yang dirakamkan Al-Quran. Justru, perjuangan membebaskan bumi mulia yang menjadi saksi perjalanan penting Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj ini menjadi tanggungjawab besar buat umat Islam. Salam Isra' Mi'raj, Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM.